Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dalam kuliah ini kita akan lihat satu topik yang agak berbeza daripada sebelum ini, iaitu kita akan lihat berkenaan dengan pengurusan projek. Jadi dalam pengurusan projek ini kita akan lihat berkenaan dengan beberapa aspek yang penting dalam satu-satu projek pembangunan sistem khususnya, ataupun mana-mana projek yang diambil dalam organisasi secara amnya. Jadi kita akan dalam topik ini kita bukan lihat dari segi aspek teknikal tentang pembangunan sistem, tetapi kita melihat aspek-aspek yang di luar, lebih kepada aspek pengurusan. Okey. Dan untuk kali ini, dalam kuliah ini kita akan lihat berkenaan dengan 3 aspek penting, iaitu berkenaan dengan skop, berkenaan dengan masa dan juga berkenaan dengan kos projek. Jadi persoalan pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan projek. Jadi projek ni macam-macam. Maknanya kita boleh kata bahawa nak membina satu rumah, okey, kita ada tanah, kemudian kita nak bina rumah banglo, itu boleh kita jadikan sebagai satu projek. Ataupun kita nak bina sistem maklumat, adalah satu projek. Ataupun kita hendak melaksanakan majlis perkahwinan, itu pun kita boleh katakan sebagai satu projek. Dan juga anda di dalam kursus yang anda ambil dalam Praisiswazah, setiap kursus ada projek, itu pun kita panggil sebagai projek. Jadi apakah persamaan antara keempat-empat contoh tadi yang kita boleh katakan bahawa semuanya adalah projek. Jadi projek adalah satu usaha untuk mencapai objektif tertentu. Okey, maknanya dalam projek projek melibatkan usaha, dan projek ada objektif. Maknanya bila kita nak buat satu perkara dan kita ada tujuan yang kita hendak capai, kemudian kita ada usaha untuk mencapai ke arah tersebut, objektif tersebut, maka itu adalah sebahagian daripada sifat projek. Tapi projek juga mempunyai sifat-sifat lain yang lebih khusus, iaitu projek melibatkan beberapa tugasan-tugasan, dan tugasan-tugasan tersebut saling bergantung antara satu sama lain, dan juga tugasan-tugasan tersebut adalah unik. Maknanya antara satu projek dengan satu projek biasanya dia berbeza dari segi tugas yang perlu dilaksanakan dalamnya, dan setiap tugasan itu ada pula dia punya perkaitan, saling kaitan. Maknanya biasanya kita sebut sebagai satu projek, dia menggambarkan sesuatu yang besar. Dan kenapa kita kata dia besar? Sebab dia ada tugasan-tugasan yang lebih kecil di bawahnya yang perlu dilaksanakan. Biasanya ada sequence, ada turutan. Kalau satu bahagian tu belum siap, maka tak dapat kita teruskan dengan bahagian yang satu lagi. Kemudian dalam projek melibatkan penggunaan sumber dengan cara yang efektif, iaitu mungkin sumber kita dalam bentuk tenaga, sumber kita dalam bentuk kos, ataupun dalam bentuk kewangan. Selain daripada itu, projek dia mempunyai time frame, mempunyai tempoh. Okey, maknanya kalau projek dia ada deadline dan ada target date untuk siap. Kalau benda tu ongoing, kita tak panggil sebagai projek. Okey, tapi kalau kita ada tarikh kita mula dan kita berusaha untuk menyiapkan sebelum tarikh tertentu, maka kita boleh anggap itu sebagai projek. Kemudian projek juga dia boleh jadi satu benda yang kita akan lalui satu kali saja seumur hidup kita. Okey, mungkin kalau projek kenduri perkahwinan, maka mungkin satu kali saja seumur hidup kita. Ataupun kita bina rumah, satu kali saja untuk rumah kita. Tapi berbeza dengan produk. Okey, kalau produk dia akan dikeluarkan berulang-ulang, dan kilang akan mengeluarkan produk yang sama seberapa banyak yang boleh, kan, sebelum dia terpaksa hentikan pengeluaran produk tertentu. Tapi projek ni biasanya dia boleh jadi unik. Kemudian projek dia ada customer, iaitu ada pihak yang
mendapat manfaat daripada projek tersebut. Projek memberi hasil, dan hasil tersebut ada dia punya customer, dia punya orang yang menerima manfaat daripada projek. Jadi kalau projek bina rumah, of course lah orang yang akan duduk dalam rumah tersebut. Kalau projek tersebut ialah projek majlis perkahwinan, jadi mungkin yang terima manfaat tu ialah para jemputan dan juga pengantin tersebut sendirilah. Kemudian setiap projek dia ada degree of uncertainty, iaitu projek dia ada ketidakpastian. Maknanya projek boleh berjaya, boleh gagal. Kita rancang untuk kita bina rumah tetapi rumah tak siap. Ataupun kita rancang nak buat majlis perkahwinan tapi perkahwinan tak jadi. Jadi dia ada uncertainty, dia ada ketidakpastian di situ. Ada banyak faktor-faktor yang boleh mempengaruhi berjaya atau tidak berjayanya satu projek. Okey. Jadi projek mempunyai sifat-sifat ini yang menyebabkan pentingnya untuk kita membuat perancangan pengurusan yang baik terhadap projek. Kalau tidak, maka projek akan gagal lah. Okey, jadi kalau kita kembali kepada bidang kursus ini, iaitu tentang sistem maklumat, jadi adalah projek-projek yang berkaitan dengan sistem maklumat. Antaranya ialah software development, iaitu projek pembangunan perisian. Okey, kalau anda nak bina apps dalam Android, itu dimasuk dalam software development. Mungkin ada package implementation. Jadi package implementation, mungkin kita dah beli software package software yang sudah maknanya sudah ada di pasaran, cuma kita beli dan kita nak implement, kita nak menggantikan sistem lama, pindah ke dalam package yang baru. Kemudian mungkin sistem enhancement, iaitu kita membuat penambahbaikan kepada sistem sedia ada. Mungkin kita buat consultancy and business analysis assignments. Jadi ini mungkin kita membuat projek consultancy, iaitu kita mencari apakah masalah kita dan bagaimana kita mencari jalan untuk kita selesaikan masalah kita. Jadi biasanya consultancy assignments ni dia agak kurang berstruktur dan biasanya lebih kompleks. Walaupun dari segi kerjanya tidak banyak dari segi kerja teknikal, tetapi dia less structured, and objektif ni kadang-kadang kurang jelas, dan dia oleh kerana objektif ni kurang jelas, problemnya tidak pasti, maka lebih sukar untuk dijayakan. Kalau package implementation, biasanya objektifnya begitu jelas, problemnya jelas, jadi cara untuk diselesaikan pun jelas. Selain daripada itu, ada systems migration, iaitu kita perpindahan, kita tukar sistem daripada satu platform ke platform yang lain. Kita buat infrastructure implementation. Mungkin seperti dahulu di dalam pejabat kita hanya ada wired internet kita melalui broadband internet kita melalui talian telefon, dan juga kita networkkan komputer kita melalui kabel. Kemudian kita nak tukar kepada Wi-Fi, kita nak pasang Wi-Fi hotspot kan. Jadi itu termasuk dalam infrastructure implementation. Selain itu, outsourcing dan insourcing adalah boleh jadi information systems project, seperti yang kita bincangkan dalam topik kita sebelum ini. Disaster recovery adalah satu projek. Disaster recovery adalah projek, tetapi backup tu bukan projek. Backup, kita membuat backup kepada sistem, itu bukan projek, itu adalah rutin. Itu benda yang kita buat secara harian ataupun secara mingguan, dan kita buat continuously. Jadi itu kita tak anggap sebagai projek. Tetapi apabila berlakunya satu bencana dan kita nak retrieve balik, kita nak recover balik daripada backup kita, untuk kita kembalikan operasi perniagaan kita, maka membuat recovery tersebut itu adalah projek, kerana itu one off. Maknanya kita berjalan, operasi kita berjalan seperti biasa, tiba-tiba berlaku bencana, maka kita nak recover, kita pun start recovering proses. Jadi itu bermula kita punya projek, dan sebaik sahaja kita dapat pulihkan keadaan dan kita mula operasi seperti biasa, maka habislah tempoh projek disaster recovery.
Selain daripada itu adalah projek-projek sistem maklumat yang lain. Jadi setiap projek ini dia punya sifat dia berbeza-beza, kadar kerumitan, kadar kesukaran, kadar kejelasan objektifnya pun berbeza, menyebabkan perancangan juga perlu dibuat dengan lebih teliti, dan perancangan untuk setiap satu tu akan ada perbezaan. Namun begitu, dalam kuliah ini kita akan cuba lihat tools ataupun kita akan lihat teknik pengurusan projek yang boleh kita apply, boleh kita amalkan di dalam pelbagai jenis projek. Tak kira di kalangan banyak projek sistem maklumat ini, ataupun kita gunakan dalam projek sistem ataupun projek-projek yang tidak berkaitan dengan sistem maklumat.